Baik, saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur pada malam hari ini, di mana kami kembali boleh menikmati anugerah-Mu, menikmati pemeliharaanmu dan juga menikmati sebuah hal yang istimewa, yaitu mendengarkan perkataanmu yang memberikan hidup, yang menguatkan dan menolong setiap kami. Kami memohon kiranya Engkau sendiri yang boleh membantu kami di dalam kami mengerti dan juga di dalam mengaplikasikan, sehingga firman-Mu itu boleh membawa transformasi di dalam hati kami, khususnya berkaitan dengan bagaimana kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh, di dalam kebenaran. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara, selamat malam untuk kita semuanya. Shalom. Penerjemah malam ini Cimeri, dia ada di rumah. Bagaimana Cimeri? Oh. Di mana Cimeri ini? Halo? Halo Cimeri, selamat malam. Halo? Ya. Malam, bisa dengar? Suara saya cukup kedengaran? Cukup. Baik, Cimeri bisa terjemahkan ya? Ya, oke. Baik. Mari kita melihat firman Tuhan malam ini dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 今天我们看约翰福音第4章23到24节。 Saya baca dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。 Demikian untuk pembacaan firman Tuhan buat kita malam ini. 读经致辞。 Tema yang kita renungkan hari ini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. 我们今天晚上分享的主题是用心灵和诚信敬拜他， Seperti yang tertulis dalam 2 ayat yang barusan kita baca ini. 就好像我们刚才读的2段经文。 Nah, kita akan memikirkan yang pertama, yaitu apa artinya menyembah. 我们第一个要分享什么叫做敬拜。 Kata menyembah ada 5 kali diulang dalam 2 ayat yang kita baca ini, saudara. 我们刚才所读的经文有5次重复“敬拜”这个字。 Nah, kata menyembah di dalam ayat ini itu memakai kata dasar dalam bahasa Yunani itu proskuneo. 这个敬拜呢，在希腊文的叫 proskuneo， Artinya itu memberi penghormatan atau menghormati, bersujud, berlutut, dan menyembah. 就是我们敬拜、俯伏，还有尊重我们的神。 Jadi ini bisa diartikan meninggikan atau memuliakan. 这也是我们可以说高居，还是我们荣耀啊。 Nah, kita bisa melihat hal ini khususnya di dalam diri seorang perempuan Samaria. 我们在这里可以看到撒玛利亚的妇人。 Kalau kita lihat di dalam pasal 4 ini, perempuan Samaria ini sebelumnya itu dia tidak kenal Tuhan sama sekali. 我们看到撒玛利亚的妇女，刚才她是不认识神的人， Dia bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. 她不是相信耶稣的人， Bahkan dia sendiri pun juga adalah seorang wanita yang tidak baik. 而且她自己的也不是一个行为正当的女人， Dia tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya. 她跟不是丈夫的男人同寝，
Jadi hidupnya ini sangat kacau dan nggak karu-karuan. 他的生活是凌乱不整的生活。 Tetapi yang menarik dalam kisah ini kalau kita lihat, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. 但是值得我们敬爱的，他遇见了耶稣。 Dan setelah dia mengenal Yesus, lalu kemudian hidupnya itu langsung berubah. 当他遇见认识耶稣的时候，他的生活就改变了。 Fokus hidupnya, fokus penyembahannya itu jadi berubah, dia langsung menjadi orang yang akhirnya menyembah Tuhan Yesus. 他的敬拜对象改变了，后来他变成相信和敬拜耶稣。 Bahkan kalau kita lihat, akhirnya dia pun juga membawa orang sangat banyak untuk bisa percaya Yesus. 甚至我们可以看，他带很多人来相信耶稣。 Jadi setelah dia kenal Tuhan Yesus, kemudian dia tiba-tiba pergi, pulang ke kampungnya, dan akhirnya orang-orang Samaria itu banyak sekali yang percaya kepada Tuhan Yesus. 当他认识耶稣的时候，他回到他的老家，带了很多人来认识、相信耶稣。 Jadi hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain. 所以他的生活成为别人的祝福。 Jadi satu hal kalau kita lihat bahwa perempuan Samaria ini hidupnya berubah karena dia mengenal Tuhan Yesus. 我们可以看到，这个撒玛利亚的人，他的生活改变了，因为他相信了耶稣。 Jadi pengenalannya akan Yesus itu membawa transformasi dalam hidupnya. 当他认识耶稣的时候，他的生活有了改变。 Nah saudara, ini satu hal yang sangat penting saudara. 这是一件很重要的事。 Karena kalau kita bicara soal menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita bisa melihat bagaimana perempuan Samaria ini yang akhirnya hidupnya itu berubah. 所以当我们谈到用心灵和诚实敬拜神的时候，我们可以看到这个撒玛利亚的妇人，她的生活改变了。当她认识耶稣的时候， Jadi kita perhatikan menyembah di dalam roh dan kebenaran, itu berarti adalah menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dengan pengenalan yang sungguh-sungguh. 所以这个用心灵和诚实敬拜耶稣的意思，就是我们要诚实，真正的认识我们的神。 Saya kasih contoh yang lain, saudara. 我给另外的一个例子， Kita lihat kehidupan Rasul Paulus. 我们看保罗的生活。 Paulus sebelumnya sangat benci orang Kristen dan sangat benci Tuhan Yesus. 预选保罗很憎恨耶稣，也憎恨基督徒， Dia berkobar-kobar untuk menganiaya orang Kristen. 甚至他很激情的逼迫圣徒。 Dia tidak kenal Yesus sama sekali, tidak menghormati Tuhan Yesus, tidak menyembah Tuhan Yesus. 他不认识耶稣，也不崇拜耶稣，也不荣耀耶稣。 Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, saudara, 但是当他认识耶稣的时候， hidupnya itu langsung berubah. 他的生活当时就改变了。 Yang tadinya dia sangat membenci Yesus, akhirnya dia sangat menghormati, sangat meninggikan, bahkan menyembah Tuhan Yesus. 刚才他很憎恨耶稣，当他相信了耶稣的时候，他高居耶稣，他也崇拜耶稣，也很尊重耶稣。 Ada beberapa kalimat-kalimat Paulus yang sangat bagus kalau kita perhatikan. 我们可以看到有保罗所说的几句很好的话。 Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 他说：“我认识耶稣对我来说是一个荣耀，死也是一个值得的。” Dalam bagian lain, dia berkata, 还有接下去的一句话： Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 我活着，但是不是我自己活着，是因为基督耶稣在我里面活着。 Ini satu sikap penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan. 这个也是很了不起敬拜的态度。 Hal ini terjadi karena dia sangat mengenal siapa itu Tuhan Yesus. 他这样做，因为他非常认识他所敬拜的耶稣。 Dan kita tahu pengenalan Paulus tentang Yesus itu bukan pengenalan yang biasa, saudara. 我们知道耶稣保罗认识耶稣不是一个很简单的认知。
Dia termasuk orang yang sangat mengenal Tuhan Yesus, sangat mengasihi Tuhan Yesus, sangat menghormati dan hidup dalam penyembahan kepada Yesus. 他是一个非常尊重、非常认识，也非常荣耀耶稣的人。 Pengenalannya tentang Yesus itu merubah seluruh kehidupannya, saudara. 他的认识的耶稣，把他一生的生活都改变了。 Pengenalannya kepada Yesus akhirnya dia memberikan sebuah respons yang terbaik di dalam dia menyembah Tuhan Yesus. 当他认识耶稣的时候，他敬拜的态度已经非常好。 Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya Allah mencari penyembah-penyembah yang seperti ini. 当我们在看耶稣在寻找这样敬拜他的人， Tuhan Allah mau orang-orang yang menyembah dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal dia. 因为天父要做敬拜他的人是一个深知认识他的人。 Nah, penyembahan seperti ini kalau kita lihat bukan hanya saja dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dituntut oleh Tuhan bagi setiap kita. 这样的认识不是神需要我们做的，但是神必须我们这样做。 Di dalam ayat 23 dikatakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 在23节告诉我们，因父要这样的人拜他。 Kata menghendaki ini bukan hanya sekedar dalam pengertian pasif, tapi dalam pengertian lain, itu berarti Allah menuntut penyembah yang demikian. 这个要呢，不是一个被动的要，但是一个激情，需要我们主动，必须这样做。 Nah, saudara, inilah yang perlu kita renungkan malam hari ini. 这就是我们今天晚上要分享的。 Sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran? 我们是否已经做了一个崇拜神，用心还有用真诚的心崇拜他？ Kita merenungkan yang pertama, apa artinya menyembah dalam roh? 我们分享第一个主题，什么叫做敬拜？用心灵敬拜。 Menyembah dalam roh ini bukan berarti menyembah dalam bahasa roh. 敬拜用心灵敬拜，不是说我们说方言。 Banyak orang salah mengerti tentang ayat-ayat ini, saudara. 有很多人把这段经文误解了。 Menyembah dalam roh sebenarnya adalah menyembah Allah tanpa terikat oleh lokasi atau tempat tertentu. 我们用心灵敬拜神，表示没有限制，也没有时间，还没有地点的限制。 Ini yang pertama kita renungkan, saudara. 这就是我们第一个默想的。 Menyembah dalam roh itu adalah sebuah penyembahan yang tidak terikat oleh lokasi atau oleh tempat. 我们用心灵敬拜是没有时间和没有地点限制的。 Nah, kalau kita perhatikan bahwa latar belakang daripada kalimat ini sebenarnya terjadi di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. 我们再深想的话，这句话是耶稣跟撒玛利亚人交谈的时候所说的。 Nah, kita coba melihat ayat yang ke-20, saudara. 我们看第20节。 Firman Tuhan berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, yaitu di Gerizim, tetapi kamu katakan Yerusalem tempat orang menyembah. 我们的祖宗在这山上的礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。 Nah, kalau kita lihat antara orang Yahudi dan orang Samaria memang ada ketidakcocokan yang sangat besar di antara mereka. 但是当我们看犹大人跟撒玛利亚人，他们两组呢有很大的分别。 Nah, dalam hal ini memang ada latar belakang sejarah yang melatar belakangi kenapa hal ini bisa terjadi, saudara. 其实这些有历史的箴言让发生这些事。 Tetapi wanita atau perempuan Samaria ini mengenal bahwa menyembah itu di atas gunung, yaitu di Gerizim. 但是这个撒玛利亚的妇人，她知道要敬拜神是在山上。 Dan orang-orang Yahudi, pusat penyembahan mereka itu di Yerusalem. 但是犹大人他们敬拜的地方是在耶路撒冷。
Tetapi di ayat 21 kemudian Tuhan Yesus berkata, 但是在第21节，耶稣这样说： percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。” Jadi Tuhan Yesus itu tidak berpihak kepada orang Samaria ataupun juga kepada orang Yahudi, saudara. 耶稣也没有特别的做法，对犹大人还是对撒玛利亚的妇人。 Dua hal ini mempunyai kesalahannya masing-masing, saudara. 因为这两个原则都有他们的误解。 Justru di dalam ayat 24 Tuhan Yesus memberikan pengertian yang sangat tepat bagaimana kita menyembah Tuhan. 所以在24节，耶稣有很正确的解释给他们。 Tuhan Yesus berkata Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan dalam kebenaran. 神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。 Jadi Tuhan Yesus menegaskan siapa Allah sebenarnya. 耶稣正确的告诉他们神是谁。 Pribadi Allah itu adalah roh, saudara. 神是个灵， Artinya Allah itu tidak terbatas oleh lokasi atau oleh tempat tertentu. 这就表示我们的神是不会受到时间和地点的限制。 Allah yang adalah roh itu bisa hadir di mana saja. 一个灵性的神，他是无处不在的神。 Nah itu sebabnya Tuhan Yesus menekankan bahwa penyembahan kepada Allah itu bisa dilakukan di mana saja. 所以耶稣给他们解释，敬拜神可以在任何每个地方。 Yang artinya itu semua tempat kita bisa gunakan untuk kita bisa menyembah dan memuliakan Allah. 这就代表我们敬拜神的时候，可以在每个地点、每个时间。 Baik kita ada di gereja, baik kita ada di rumah, baik kita ada di mana saja, itu kita bisa menyembah dan memuliakan Allah di sana, saudara. 无论我们在自己的家、在教会，或者在别个地方，我们仍然能够敬拜我们的神。 Jadi menyembah ini tidak terbatas oleh tempat, oleh lokasi, atau oleh apa saja. 所以，我们敬拜神呢，不会受到有时间和地点的限制。 Jadi orang Kristen itu tidak mesti di tempat tertentu saja kita itu baru bisa berdoa. 所以，我们作为一个基督徒，不是表示当我们要祷告的时候，要去个特别的地方。 Banyak orang-orang tertentu seperti mengkultuskan tempat tertentu seolah-olah di situ saja kita itu hanya bisa beribadah atau berdoa. 有一些人呢，把地点看得很重要，他们认为一个特别的地点，在那边才可以祷告。 Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah prinsip kepada kita bahwa menyembah Allah itu kita bisa melakukan di mana saja. 耶稣正确的告诉我们，当我们敬拜等神的时候，我们可以在任何一个地点。 Tetapi ini juga bukan berarti kalau kita bisa menyembah Allah di mana saja, lalu kemudian kita tidak perlu juga untuk hadir ke gereja. Bukan begitu pengertiannya, saudara. 这也不是说我们任何一个地方就可以敬拜神，所以我们不需要来到教会，这也是不对。 Dalam bagian lain, firman Tuhan juga menekankan kepada kita jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. 因为圣经也告诉我们，我们不要远离我们聚会、我们的敬拜。 Penekanan Tuhan Yesus adalah Allah yang adalah roh itu bisa kita sembah, bisa kita muliakan dimanapun kita berada. 耶稣的重点是告诉我们，我们敬拜神，可以在每个地点、每个时间。 Nah, kita akan merenungkan lebih dalam, saudara. 我们要更深刻的再分享。 Jadi penyembahan dalam roh yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini, 耶稣在用心灵敬拜的这样说。 ini sebenarnya sangat menekankan unsur internal atau unsur batiniah manusia. 这个很重要呢，就是我们内心的感受。 Ini menekankan tentang kesungguhan,
keseriusan, baik akal, pikiran, dan hati kita. 就是我们重点是在我们的思想、我们的理性，还有我们内心的重点。 Nah, ini sebenarnya mengkoreksi kita dalam ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, saudara. 这也是对我们一个就是我们经常敬拜神的态度。 Ada orang, saudara, bisa saja tubuhnya secara fisik, secara lahiriah itu bisa hadir dalam ruang ibadah atau dalam gereja. 有些人，他们人和身体可以坐在我们的教会里， Tetapi belum tentu hatinya, pikirannya ada di situ, saudara. 但是他的心和他的思想不一定在教会里。 Barangkali saudara pernah merasakan hal ini. 有可能我们也经历过这样的事。 Tubuh saudara, tubuh kita memang ada dalam ruang ibadah di gereja. 我们是带着身体来到我们的教会， Tetapi hati kita dan pikiran kita bukan di situ, tetapi kita sedang memikirkan entah apa yang terjadi di rumah atau apa yang terjadi dengan pekerjaan dan atau usaha, saudara. 其实我们的心是在别处，可能我们在想我们的家、我们的工作，还有其他的事。 Nah, kalau kita perhatikan, ini bukan menyembah dalam roh dan kebenaran sebenarnya, saudara-saudara. 我们在深刻的想，这不是用心灵去敬拜神。 Dan justru penyembahan-penyembahan yang seperti ini yang sebenarnya kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. 其实这就是耶稣提醒我们敬拜的一个态度。 Kalau kita menyembah Dia, itu berarti kita harus menyembahnya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh keseriusan, baik di dalam akal, hati, pikiran kita. 如果我们敬拜神，我们要用我们的心灵，用我们的思想，还有用我们的力志去敬拜他。 Saudara, setiap di dalam ibadah tertentu, terkadang kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 有时候敬拜的时候，在我们还没有定到的时候，我们会唱一个经文，我们听神的话。 Syair lagunya begini, saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. 他的诗是这样写着：我敬拜你，耶稣，我思想你，日夜我在敬拜你。 Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. 我守住你的道。 Sebenarnya pertanyaannya sederhana buat kita. 一个很简单的问题。 Waktu kita menyanyikan lagu itu misalnya, apakah betul-betul memang itu keluar dari dalam hati kita, saudara-saudara? 当我们唱这首诗的时候，我们是真的这样的态度吗？ Apakah ada sebuah kesungguhan yang mendalam bahwa kita ini betul-betul mau berpegang kepada firman dan mau melakukannya dalam hidup kita? 我们是不是在心里有一个诚实的想法，就是我们要听神的道，我们要把神的道活出来。 Orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran akan berusaha, akan bersandar kepada Allah dan menunjukkan sebuah kesungguhan bahwa dia menjadi penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. 一个用心灵和诚实敬拜神的人，他会全心全意，他很注重，他会注意怎么样来敬拜神。 Saudara, firman Tuhan malam ini menolong kita untuk mengkoreksi bagaimana sikap penyembahan kita selama ini sebenarnya. 我们今天所定的道，让我们能够治神，我们一直以来用什么的态度敬拜我们的神。 Kalau kita perhatikan bahwa tidak ada hal yang sepele dan yang boleh kita sepelekan di dalam ibadah yang kita lakukan. 所以我们敬拜神的时候，没有一件事情可以让我们忽略我们的敬拜。 Kalau kita memperhatikan bagaimana perjanjian lama, umat Israel beribadah kepada Tuhan itu mereka dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, bahkan dengan mematuhi seluruh apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. 我们可以看旧约，有大人他们敬拜神的时候，他们很注重经典，还有他们也很注重敬拜的过程。 Hari-hari ini terlalu banyak kompromi
yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan seolah-olah Tuhan tidak lagi begitu terhormat di dalam sebuah penyembahan dan sebuah ibadah yang kita lakukan. 现在的时代让我们忽略了，我们认为敬拜神不重要，我们也认为敬拜是一个很普遍，不需要我们注重来用心去敬拜的事。 Khususnya di dalam ibadah online yang kita lakukan saat ini, saudara. 特别是在我们线上直播聚会的时候， Barangkali yang hadir di dalam ibadah tatap muka, barangkali tidak menemukan banyak pergumulan-pergumulan dibanding saudara-saudari orang-orang yang mengikuti ibadah online di rumah. 其实我们来到教会，敬拜的人，可能跟在家里直播的人有他们自己的征战。 Ada godaan terbesar saat kita ibadah online di rumah. 当我们在线上直播的时候，有很多诱惑。 Salah satunya adalah kita bisa menunda jam ibadah kita. 其中一个就是我们可以延迟我们敬拜的时间。 Kita bisa memilih untuk tidak ibadah secara on time. 我们可以选择我们不要直播。 Misalnya ibadah dimulai jam 9, kita bisa ibadah jam 12 atau jam 5 sore atau kapan saja, saudara-saudara. 比方说，敬拜的时间是在9点，可能我们会延迟到11点、12点，可能在其他的时间。 Tetapi ada satu pertanyaan mendasar untuk kita pikirkan, saudara. 但是有一个很深刻的问题值得我们分享。 Kira-kira apakah hal ini tepat atau tidak untuk kita melakukannya? 我们这样做是不是对呢？ Misalnya alasan tidak on time ibadah karena terlambat bangun, karena sibuk, atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi. 我们不跟聚会，可能我们会有借口，我们有别的事很忙，我们起得太迟了，还有我们很重要的事。 Saya kira apakah hal ini tepat untuk kita lakukan? 我在默想，我们这样做是否对呢？ Apakah ketika kita tidak ibadah secara on time itu, apakah juga itu bisa dikategorikan sebagai salah satu hal di mana kita itu menyembah di dalam roh dan kebenaran? 当我们在线上跟着直播聚会的时候，我们不是用一个很诚恳的态度，我们是不是用心灵和诚实敬拜他？ Ada seorang AI ngomong kepada saya, saudara. 有一个阿姨这样对我说。 Musa, setiap minggu saya mencoba mengusahakan ikut ibadah itu secara on time. 他说：“牧师，我每个礼拜都想办法要跟线上直播。 Saya kalau ikut ibadah setelah jam ibadah itu, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. 他说，如果我敬拜的时候不是在敬拜的时候，是其他的时间，我觉得有点缺少。 Saya sangat setuju dengan kalimat dia ini, saudara. 我很赞成他这样说。 Ada spirit yang berbeda ketika jam ibadah itu sudah selesai, saudara. 有不一样的感受。当我们聚会的时候，不是在我们聚会的时间。 Misalnya kita ibadah, akhirnya kita nggak ibadah jam 9, misalnya kita ibadah jam 3 atau jam 5 sore atau mungkin esok Seninnya lagi. 比方说我们聚会的时候，我们不是在9点，可能在2点、在3点，还有在其他的时间。 Pasti ada spirit yang berbeda. 当然这有不一样的感受。 Dan salah satu hal lagi, kita sudah nggak ibadah bersama-sama secara komunal, saudara. 还有个更重要的，因为我们呢不是同心，大家一起聚会。 Godaan lain lagi, saudara, kita bisa ibadah sambil makan, pakai baju tidur, tidak mempersiapkan diri dengan baik, dan berbagai macam aspek lain, saudara, kalau saudara pikirkan. 其他的诱惑呢，就是我们聚会的时候，我们可能随便的穿着睡衣，还是边吃的东西，还是做其他的事。 Nah, kalau hal ini terus terjadi dalam hidup kita, 当这些事在我们的生活上发生了， apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah penyembahan di dalam roh dan di dalam kebenaran? 这样敬拜的态度，可以说用心灵和诚实敬拜他吗？
Saya kira saudara kita perlu mengevaluasi bagaimana sikap penyembahan kita kepada Tuhan di masa-masa khususnya ibadah online yang masih berlangsung hingga saat ini. 我觉得，我们必须自审我们的态度。在疫情的时候，当我们跟着线上直播的时候，我们的态度是如何？ Firman Tuhan mengatakan kita harus menyembah Allah itu di dalam roh dan di dalam kebenaran. 神的话告诉我们，我们必须用心灵和诚实敬拜我们的神。 Menyembah di dalam roh itu berarti kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. 用心灵敬拜他，表示我们要用我们全心全意、真诚的、尊重的敬拜他。 Kita rela menyangkal diri kita dan kita siap untuk selalu on time dengan waktu Tuhan. 我们必须要我们自己要用很准时的时间来聚会。 Saudara, memang terkadang dalam kehidupan kita ini kita bisa menuntut Tuhan dalam banyak hal. 在我们的生活中，有时候我们会对神有很多的要求。 Kita pingin setiap kali kita doa itu kalau bisa Tuhan langsung kasih jawabannya. 我们想，当我们祷告的时候，神当时就直接答应我们。 Kita minta ini, minta itu sama Tuhan. Kalau bisa Tuhan langsung kasih pada kita. 我们向神要求这个要求那个，我们很希望他就当时答应我们。 Tetapi pertanyaannya ketika saudara diminta oleh Tuhan untuk tepat waktu dengan dia, kira-kira bisa enggak kita melakukan tuntutan dari Tuhan itu? 但是当神要求我们准时他要的时间，我们是不是能够做到？ Saudara, kita dibawa hari ini untuk betul-betul menjadi penyembah Allah yang menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran. 今天我们被带到一个默想，我们必须用心灵和诚实敬拜我们的神。 Menyembah Allah di dalam kebenaran itu berarti kita kenal betul Allah yang kita sembah itu. 诚实的敬拜他，表示我们真正的认识我们的神。 Dan kita tahu betul bahwa penyembahan kita itu berdasarkan kepada perkataan Allah atau kepada firman Allah. 而且我们知道，我们这样做，我们敬拜他，是因为神的话和神要求我们这样做。 Artinya bahwa seluruh penyembahan kita, baik tentang sikap hati kita maupun juga tentang segala hal yang kita lakukan dalam ibadah, itu seturut berdasarkan dengan kebenaran atau firman Allah. 这表示我们敬拜他的时候，我们的思想、我们的心灵全部要跟神的话一致，要诚实的敬拜。 Kiranya kita boleh bertumbuh di dalam penyembahan yang benar kepada Allah. 希望我们能够成长在正式敬拜神。 Sebagai penutup, saudara. 我也将结束。 Saya membawa satu cincin ini, saudara ya, cincin. 我手里拿着一个戒指， Nah, ini cincin ini, saudara, ini dikasih oleh abang saya dari Halmahera. 这个戒指呢是我哥哥从哈马黑拉给我的。 Ini cincin batu dari Halmahera, saudara. Ini asli batu katanya. 这个宝石呢是从哈马黑拉，是一个很纯真的石。 Ini sebenarnya cincin biasa dan batu yang biasa. 其实这个戒指呢是个普通的，它的宝石也是很普通的。 Tapi bagaimana kalau ada seseorang ahli batu berkata begini? 但是如果有一个宝石专家这样说， Cincin yang saya punya ini punya nilai yang sangat besar, bisa bernilai 10 miliar sampai 15 miliar. 如果一个专家说这个戒指很值钱，可以值几千万元的钱。 Batu yang ada di sini ini adalah batu kuno yang hanya dipakai oleh beberapa orang saja di dunia ini. 他说这个宝石呢是很古老的，这有几个人曾经 Ini 用 adalah 过。 sebuah batu langka yang punya nilai harga yang sangat mahal. 这是一个很偏少的宝石。 Seserah waktu saya mendengar kalimat itu, 当我听到这样的话， pandangan saya tentang cincin ini langsung berubah, saudara.
我对这个戒指的看法当时就改变了。 Cincin ini pasti mungkin tidak akan saya pamerkan di sini, saudara-saudara. 我有可能不再把这个戒指展示给大家看， Pasti cincin ini saya akan simpan di tempat yang paling aman. 我会把这个戒指保存在最安全的地方， Jangan sampai ada orang yang mencuri cincin saya ini. 不要给别人偷走了。 Bahkan mungkin saya nggak akan pernah kasih lihat dengan rekan saya Pak Nathan, saudara. Takut dia curi juga ya Pak Nathan. 有可能也不骗了，但先生看怕他偷走了， Kenapa? Ini cincin yang sangat mahal, saudara. 因为这是一个很高贵的戒指。 Coba saudara bayangkan. 你们可以想一想， Cincin ini, pandangan saya, respon saya terhadap cincin ini langsung berubah, saudara. 我对这个戒指的看法当时就改变了。 Dan barangkali saudara yang ada di rumah juga ikut berubah pandangannya terhadap cincin ini. 可能在家的弟兄姐妹，你对这个戒指的看法也不一样了。 Tapi ini baru hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita yang membuat kita bisa terkagum-kagum dan membuat respons kita itu bisa jadi berubah. 其实这是一个很普遍的，我们周围都可以发生的，会让我们的看法对一个事改变了。 Dan masih banyak hal lain lagi dalam dunia ini yang sebenarnya membuat kita kagum dan membuat pandangan kita juga berubah. 其实有很多在世界的事，也让我们会有很羡慕，改变我们的看法。 Tetapi bagaimana dengan Allah, saudara-saudara? 但是对神怎么样？ Allah itu adalah lebih bernilai, lebih agung daripada semua hal-hal yang agung di dalam dunia ini. 我们的神比其他的东西更高贵、更荣耀、更值得我们尊重。 Harusnya respon penyembahan, pemujaan yang kita berikan kepada Allah lebih besar, lebih mulia daripada semua hal-hal yang membuat kita kagum dalam dunia hari-hari ini. 其实，当我们敬拜我们的神的时候，我们必须用更真诚、更高贵、更荣耀神的方法，比其他的。 Kenal betul siapa Allah yang kita sembah, harusnya itu merubah seluruh respons dan sikap penyembahan kita kepada Tuhan. 当我们认识我们真正的神是谁，我们会用一个真诚的态度，会用一个不一样的方法来敬拜他。 Kiranya firman Allah ini menolong kita. 但愿神的话今天帮助我们每一位， Kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. 让我们成为用心灵和真实来敬拜他的人。 Mari kita masuk di dalam doa. 让我们祷告。 Minta contoh Andi boleh memimpin kita di dalam doa. Baik, contoh Andi ada kendala. Mari kita berdoa. Oh iya bisa. Kami di dalam firman-Mu hari ini untuk mengoreksi dan mengevaluasi kami jika selama ini kami menyembah Tuhan dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami dan ampuni kami. Biarlah Tuhan ketika kami harus kembali kepada ibadah online di rumah dalam 2 minggu ini, kami mohon Tuhan juga menolong kami menyadari kami menyembah Tuhan secara benar di dalam roh dan kebenaran. Amin. Karena kami percaya Tuhan hadir di mana-mana, dan Tuhan ingin kami menyembah dengan cara yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan mengetahui apa yang kami kerjakan ketika kami beribadah. Oh Tuhan, kiranya Kau menolong kami. Ketika kami mengetahui kebenaran ini, biar kami pun boleh berespon dengan benar. Yaitu kami pun mau taat untuk menyembah Tuhan seturut apa yang Yesus katakan ini. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, malam ini. Tuhan kiranya menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengar, kami boleh melakukan firman-Mu, kami menghidupinya, dan kami percaya bahwa penyembahan kami akan diberkati Tuhan jika kami menyembah dengan sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-50, ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau